Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelapangan anda untuk menonton Sembang Seram. Rancangan ini bertujuan untuk hiburan semata-mata. Ambil yang baik sebagai teladan dan yang buruk sebagai sempadan. Jangan lupa like, share dan subscribe di YouTube channel kami. Selamat kembali ke rancangan Sembang Seram. Hello Sembang Seram malam ini akan mengendengarkan seorang lagi mereka yang pernah melalui pengalaman seram. Malam ini kita akan bersama dengan seorang bekas wartawan yang punya pengalaman yang cukup banyak berkaitan dengan jenayah dan tragedi. Seketika kita bersama dengan Assalamualaikum Abang Ainul. Waalaikumsalam. Ui, bagi salam pun serah. Rancangan seram kita kena mulakan dengan seram. Suspend. Barulah Sembang Seram. Baiklah, Abang. Abang memang seorang wartawan yang semua sebenarnya tanah air kita kenal. Abang Ainul Amris, bekas wartawan sebuah koran tempatan yang cukup terkenal dan berjasa di tanah air, dan punya pengalaman yang cukup lama dalam bidang kewartawanan jenayah, tragedi, kemalangan yang ngeri-ngeri inilah. Semuanya abang pernah ke depan, betul bang Ya. Itu adalah pengalaman kerja abang. Obsesi Betul. abang tu dalam bidang tu Betul. Biasanya macam mana abang dapatkan bahan berita? Macam mana abang menjadi orang pertama yang tahu dan bekerja ke tempat kejadian? Cuba cerita sikit bang. Okey, saya nak mulakan dengan kisah seram ni. Untuk membawa anda semua ke dalam bilik mayat. Jadi kalau anda biasa berada dalam bilik mayat, saya tak nafikan. Tetapi bila anda berada di bilik mayat, melihat mangsa kemalangan jalan raya dengan keadaan mata yang terkeluar, ataupun anda berada di situasi sewaktu kemalangan itu berlaku, ataupun sewaktu mangsa itu lemas kemudian bawa naik ke darat, dan anda berada di situasi itu, dan bayangkan anda balik ke ibu pejabat, kemudian anda mandi, baju anda masih lagi berbau busuk, berbau mayat yang sudah lama ditinggalkan di dalam rumah, dan anda perhatikan ketika anda sedang mandi ketika itu pada waktu maghrib, dan malam itu anda keseorangan di pejabat untuk selesaikan semua artikel dan bahan, dan anda perhatikan ketika itu tiba-tiba anda terdengar sesuatu di dalam bilik, dan anda hendak ke dapur dan juga ke dalam bilik air, anda akan merasa bunga dan air kembang, dan ketika itu anda tahu anda sedang didampingi oleh makhluk halus. Dan ini adalah salah satu senario yang saya ataupun kami wartawan hadapi, terutama apabila membuat liputan kes-kes kemalangan jalan raya dan kes jenayah, lebih-lebih lagi pada waktu maghrib dan tengah malam. Okey, mengikut pada pengalaman abang, pernah tak dapat kes di waktu yang sangat-sangat menyeramkan, iaitu 12 tengah malam ke atas, dan kes tu adalah kes berkaitan dengan pembunuhan? Pernah tak dalam pengalaman abang selama bekerja? Cuba pembunuhan ada, kes pembunuhan. Saya bagi kisah macam ni. Saya tak nak cerita kisah-kisah malam, saya ceritakan kisah-kisah waktu senja. Bayangkan waktu senja tu kisah pembunuhan ada banyak berlaku. Senja pun seram lah. Yang saya paling ingat berlaku ketika waktu maghrib, di mana mangsa suami isteri dibunuh di satu kawasan di Senawang. Waktu itu kejadian tu siang, dan ada satu lagi kes waktu maghrib juga di kawasan Senawang. Jadi bayangkan mangsa telah ditinggalkan lama, kemudian badan berbau masuk dalam kenderaan polis, dan ingat
apabila anda balik ke pejabat, orang kata ada badi kan. Ada badi ikut, kan badi kalau anda mayat kena tu. mandi. Badi mayat, tapi soalnya bukan badi mayat yang ikut anda tu makhluk halus. Kadang-kadang kita tak mandi, kita terlupa bahawa kita sombong. Kita tak kisah mayat ni, tetapi ingat Tak ambil wudu kita sampai ke pejabat, kita terlupa nak mandi, kita terlupa nak ambil wudu. Waktu tu anda pun terlelap tidur kan. Dan ketika itu jelmaan akan ada di ketika anda sedang nak tidur tu, di atas tu dia akan jelmaan. Ini adalah antara perkara yang saya dan jurugambar hadapi sewaktu berada di Seremban. Saya bila dengar cerita abang ni memang macam terasa jugalah rasa seram. Sebab apa? Abang berdepan dengan situasi yang menyeramkan pada waktu dan ketika yang juga menyeramkan, senja tengah malam. Betul. Okay. Selama saya difahamkan abang dah berkhidmat dalam bidang ini. Okey, dalam penulisan ini saja dah dekat 10 tahun lebih kurang. Lebih 30 tahun. Lebih 30 tahun. Bermakna dalam bidang kewartawanan ni. Abang ada banyak sangat apa orang cakap penulisan berkaitan dengan jenayah ini, kemalangan, tragedi atau apa saja, ataupun berdepan dengan mayat-mayat yang menyeramkan. Betul? Ingat lagi, saya bagi satu kisah ini lagi menarik. Saya balik daripada Seremban, bawa ini paling seram dalam kerjaya ke macam mana? Ke Johor, bawa ke Johor. Saya masih ingat lagi kejadian ini berlaku pukul 1-2 pagi. Dan apabila anda berada di lebuh raya berhampiran dengan Paguh, di situ kawasan berkabus. Dan kalau anda tak percaya, sila bawa kenderaan anda sekarang menuju ke kawasan itu pada pukul 1 pagi. Silakan. Dan ketika itu anda akan melalui kawasan yang berkabus, kawasan itu. Saya melalui kawasan itu sebelum sampai ke Johor Bahru. Dan pada ketika itu dalam pukul 1 pagi, kita tidak tahu di atas jalan raya gelap gelita, kita tak tahu. Jadi kenderaan yang saya bawa itu saya masih ingat di Portuan Perdana. Kejap, dan saya bawa kenderaan itu, saya tidak. Sekejap bang. Kejadian ni berapa tahun sebelum? Saya ingat belasan tahun ke belakang, bukan nanti gini, tapi masih ingat dalam kepala otak masih saya segar lagi kejadian tu. Segar, sangat segar. Dan saya masih melihat, nampak wajah mangsa yang terselamat tapi kakinya hancur di tepi tengah-tengah kawasan lebuh raya, dan rakannya ada di tengah lebuh raya. Dan saya masih ingat lagi pada waktu tu kenderaan yang saya lalu tu, saya cuba mengelak bahawa mangsa sebuah dua penunggang dan pembonceng motosikal jatuh di atas lebuh raya, dan saya mampu mengelak. Tapi bayangkan ketika saya berhenti kenderaan itu, saya melihat hancurnya badan mangsa yang berada di atas jalan raya itu. Apabila digilis oleh kenderaan lain, dia ceret. Anda akan dengar telinga ceret. daging tu berkecai. Hanya berkecai. Apa yang kami lakukan ialah cuma meletakkan bagi lampu dan sebagainya. Tetap tak dapat nak mengelakkan daripada mangsa hancur berkecai di atas jalan. Bayangkan ketika saya sampai di rumah, saya tidak pernah menduga, tak pernah menyangka bahawa tayar saya yang saya pandu kenderaan itu sampai rumah, bila saya lihat di tayar itu ada cebisan daging manusia. Anda bayangkan ketika cebisan daging manusia melekat, daging manusia melekat di tayar saya. Apa saya nak buat? Bayangkan pada waktu itu. Bang, itu hak orang bang, kena pulang balik. Saya pun tak tahu macam mana saya nak buat. Cebisan itu saya mampu saya ambil, kemudian saya tanamkanlah. Tanam itu menandakan hormat kan, kita tak tahu cebisan kan. Jadi saya masih ingat lagi kejadian tu. Itu baru satu kejadian. Dan jangan lupa kejadian pas kemalangan. Ingat lagi di lebuh raya dekat dengan air keruh. Dekat dengan bukan dekat air keruh, dekat alur gajah. Ingat lagi pas terbang. Terbang dan beberapa mangsa dekat kawasan Efamosa tu. Ingat lagi kami dan saya berada di lokasi itu. Dan bayangkan banyak mayat. Antara wartawan awal yang tiba ke lokasi kejadian. Kami berada di lokasi itu, ya betul. Untuk melihat keadaan yang parah itu dan kemudian pergi ke kawasan-kawasan mangsa yang terkorban di hospital dan sebagainya. Dan apa senario ini adalah kisah-kisah seram apabila kita balik, dan kejadian ini kadang-kadang menyebabkan saya dan rakan-rakan lain tak boleh tidur, susah nak tidur. Kadang-kadang bila kita lelapkan mata, kita terbayang wajah-wajah kematian. Wajah-wajah muka yang hancur. Pernah tak lalu macam tu bang? Pernah tak abang sendiri merasai pengalaman tu? Kita terkejut.
Kadang-kadang kita terjaga, kita kadang-kadang kita ternampak bayang-bayang hitam macam tu kan. Kalau kita jaga, apakah ini bangsa yang saya jumpa pada siang hari itu, tetapi saya mimpi wajah-wajahnya ada di muka saya, di hadapan, di tatapan-tatapan di wajah-wajah mereka di sini. Jadi perkara ni perkara biasa kadang-kadang bagi kami wartawan. Cabaran seorang wartawan bang melihat kematian dalam arena kewartawan ni perkara biasa. Cuma kadang-kadang bila kita tanya bagaimana kematian itu aksiden, tapi kami dah bayangkan wajahnya memang hancur ataupun kaki badannya hancur kalau aksiden. Kalau itu belum lagi saya nak cerita dengan anda bagaimana kami melihat mayat terbelah ketika dilanggar kereta api pada waktu maghrib di kawasan Rahab. Bayangkan, kami pergi, kami dapat laporan dan waktu itu saya tengok jam pukul 7 dekat nak maghrib, saya cakap dengan jurugambar, kat mana kemalangan ni? Di kawasan Rahang, kes apa? Orang mati kena gilis kereta api. Kami sampai, yang ada tu polis, kemudian ada berapa orang aja. Bayangkan kami tengok mayat tu. Ada satu lagi kes yang sama, di kawasan yang sama lebih kurang berkait dengan pelajar sekolah agama. Ya. Saya ingat lagi, tak silap saya di Kota, di Rembang kan? Ya. Saya ada berjumpa dengan sahabat baik mereka yang terkorban dalam kejadian tu. Dan dia tak ada di tempat kejadian, tapi dia dalam masa beberapa seketika sebelum tu dia sempat jumpa dengan dia orang ni lah. Dan dia Betul. Itu antara juga dia yang banyak ngeri. Kisah, banyak kisah seram ni banyak. Satu lagi kisah seram ni, kalau kita kadang-kadang kita pergi ke kawasan-kawasan rimba kan. Kita buat liputan orang hilang kadang-kadang kan. Kemudian kita naik seperti ke kawasan yang gunung, berlaku kawasan baru-baru ni gunung kan. Baru ni tak silap saya ada kes di Mantin kan. Ada satu kes kan. Tapi saya tak terlibat dengan tu. Tetapi kajian-kajian yang dibuat oleh profesor-profesor, doktor-doktor yang rakan-rakan saya di universiti, kes orang hilang ni, kalau kita tengok dia, tempat-tempatnya mestilah dipaya. Kawasan ada air, biasanya di kawasan ada air. Dan kalau tengok dia punya stigma orang hilang ni, kalau ikut kajian prof saya, kebanyakannya kawasan-kawasan tu dia berjalan sendiri. Dia tak pergi mana pun, macam ada orang pujuk. Jadi kisah-kisah macam ni benar-benar berlaku. Jangan kata kita tak nak menafikan kisah jin dengan syaitan ni. Maksudnya ada entiti, ada sesuatu yang perlu kita hormati di kawasan itu, betul? Ini ketika saya berbual dengan saudara, bulu roma saya sedang naik dan tengkuk saya kembang. Saya tak tahu sama ada mereka ada di sebelah saya. Jadi bila saya cakap soal ini, mungkin mereka tinjau saya. Betul ke kau bercakap benda ni? Saya nak tanya abang secara jujur. Selama bekerja di dalam bidang ini, abang tadi dah kongsikan berdepan dengan macam-macam situasi mayat yang mengerikan. Pernah tak selesai je sesuatu assignment, perjalanan pulang tengah malam, ada sesuatu yang mengikuri abang? Saya nak cerita dengan you. Kadang-kadang bila saya buat kereta balik ke rumah, bila saya kerja di Kuala Lumpur dulu dan berada di Seremban, kadang-kadang dekat belakang tempat duduk tu, kita rasa ada lembagi hitam sedang duduk kat belakang kita. Sebab tu petua orang-orang dulu kata, seelok-eloknya tempat duduk di belakang. Kalau anda memandu seorang diri, letaklah barang di tempat duduk belakang, wa'imah, payung sekalipun, untuk mengelakkan benda-benda halus ni kadang-kadang menjelma kat belakang tu. Tapi kadang-kadang dia nak jelma, dia jelma juga. Tak kira duduk belakang, kadang-kadang di sebelah anda pun ada. Tapi dalam pengalaman saya, saya pun ada juga terima benda macam tu berlaku. Kita tak jangka. Tapi biasanya bila saya balik ke rumah, saya akan bagi tahu family saya, jangan dekat dengan saya. Sebab apa? Sebab mereka tahu saya baru tengok mayat. Saya selalu cakap dengan mereka, kalau saya nampak sekalipun, saya tak akan cerita dengan mereka. Sebab kalau saya cerita dengan mereka, satu kereta histeria. Jadi saya diam dan senyap. Dan bila saya balik selalunya, baru saya cerita dengan mereka, tadi saya nampak benda tu, tapi saya tak cerita dengan mereka lah. Biasanya begitu. Biasanya itu yang akan berlaku setiap kali pulang dari assignment yang mengerikan.
Kalau assignment yang mengerikan memang begitu. Saya bagi satu contoh assignment. Masih ingat lagi kisah bunuh di kawasan Kemenchih, yang satu mangsa bawa kepala bapak dia dalam dia. Ingat lagi? Saya ingat bang. Dan kami pergi di kawasan itu di dalam hutan. Rumahnya satu-satunya rumah dia di dalam kawasan hutan getah. Masih ingat lagi peristiwa tu. Dan kami balik jam tengah malam. Ingat lagi? Masih. Bayangkan anda balik pada waktu itu, balik tengah lewat malam tu, anda perhatikan apa yang berlaku. Anda ingat lagi tak, di dalam rak motornya dia letakkan kepala ayah dia kat situ. Itu peristiwa saya tak boleh lupa lah. Okay, bang. Seram bro. Abang cerita bila benda dah tahu dah wartawan sampai ke tempat kejadian. Saya pernah bercakap dengan jiran dia yang menjadi orang kedua sampai di dalam sebuah rumah yang tempat kejadian ni berlaku. Di masa pisaunya tertusuk di dada kakaknya tu di rumah sebelah. Betul. Okay. Betul. Saya rumah sebelah tu. Ya, saya bercakap dengan saya berkawan dan dia kongsikan pengalaman. Waktu tu dia umur dia masih di sekolah menengah. Dan dia memang dia cakap sampai hari ni saya masih terbayang bang. Wow. Ya, betul. Saya terbayang sebab di mahkamah juga kami buat liputan, jadi kami terbayang wajah-wajah dia, kami terbayang. Dan benda-benda halus ni kadang-kadang dia berlaku disebabkan kemurungan, kita tak tahu. Kadang-kadang waktu itu kita dengar Tintin bercakap dengan kita. Kan kadang-kadang ketika kita menulis, kita nampak lintasan datang di harapan kita kan. Okey, itu kejadian kalau pulang dari assignment yang mengerikan. Betul. Pernah tak bila sampai pejabat tengah buat assignment, tuk-tuk dah pukul 12 malam? Ya. Kadang-kadang di pejabat saya ni meriah kalau jam 12 tengah malam. Kadang-kadang bila kita masuk ke pejabat tengah malam ni, kadang-kadang dia gelap gelita kan, kita pun sebab besar pejabat tu taklah besar mana, tapi ada 2 kompartmen. Kadang-kadang bila kita duduk di depan, kita tak tahu apa berlaku di kompartmen belakang. Macam-macam bunyi kadang-kadang kita dengar kan. Betul. Tapi kita tak banyak cerita lah. Bila kadang-kadang bila bunyi banyak ni, kita diam lah. Kadang-kadang kita tahu tempat tu kadang-kadang disinggah oleh orang tertentu, makhluk-makhluk halus. Dan kalau makhluk halus ni jenis baik, dia tumpang sembahyang. Tapi kalau makhluk halus ni jenis setan, jadi datang, dia ganggulah kita. Tu yang nampak tu kelibat masuk ke bilik air, kelibat datang. Kadang-kadang kelibat tengah menaik pun. Suspend bro. Pernah tak balik lewat pagi lah? Sudah dia kata, tadi aku nampak engkau bila masuk pula, aku nampak engkau kan. Sedangkan kau dah balik, tapi aku nampak kau sedang kerja. Sudah, hantu raya mana pula yang datang kat pejabat. Pernah tak bang? Pernah tak abang sendiri melalui pengalaman balik lewat pagi? Pengalaman balik lewat pagi tu biasa dalam bidang kawasan. Kadang-kadang pukul 5 pagi, pukul 4 pagi tu biasa bagi kita. Sedar-sedar dekat kiri kanan, depan belakang, tak ada orang dah. Kawan-kawan semua dah balik dah. Semua dah balik. Itu biasa. Kadang-kadang kita tinggal, bila kita bila duduk, kita panggil nama orang, woi. Tapi tak ada yang menjawab. Tapi kita rasa orang masih ada. Kadang-kadang kita tengok, dah balik dah. Itu kadang-kadang waktu maghrib pun saya kena macam tu. Saya duduk bagus, duduk seorang, sekali saya tengok, tak ada orang. Kau bayangkanlah bagaimana perasaan aku ni nak pergi ke kereta. Kau bayangkanlah berapa banyak kalau dia nak ikut aku, dia segegah aku tepi jalan. Itu takut bang. Jangan main-main. Saya dengar pun saya dah cukup seram dah. Memang mencabar bidang wartawan jenayah tragedi ni. Tak sempat kita. Saya ada di Bosnia Herzegovina selama 2 bulan. Saya cover perang. Saya cover perang 2 bulan. Jadi bayangkan bila anda cover perang ni bersama dengan pasukan-pasukan keselamatan, pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu waktu tu Malaysia dekat sana. Dan ada artikel yang saya tulis berkaitan dengan tragedi dan kematian dekat situ kan. Dan benda tu saya nak beritahu dengan anda semua yang menyaksikan rancangan ini. Seminggu lebih saya berada di tanah air selepas balik daripada misi liputan perang. Saya tak boleh buat kerja sebab saya trauma. Saya teringat segala bentuk kematian, tragedi, kes, bunyi tembakan,
ketakutan. Saya balik, saya merasakan keadaan itu berada di Malaysia dan saya diarah bercuti lagi seminggu sebelum saya mula bekerja. Jadi benda tu ada dalam hati saya dan jiwa saya. Jadi saya pun hati-hatilah pada waktu ini. Dan bila saya tanya amal perbuatan Islam baru ni, dalam badan kau ni ada badi. Saya terkejut. Baru tak sampai berapa minggu lepas saya tanya. Jadi saya fikir benda ni datang daripada kerja-kerja saya dulu lah. Jadi kepada anda yang berada di luar sana, saya nak nasihatkan anda, kalau anda nak tengok mayat tragedi, mayat kemalangan, jangan terus tengok. Pastikan anda bersedia untuk menatap wajah-wajah kematian. Biasanya kalau abang tengok mayat, bila dapat case assignment, lepas tu memang kita pergi, mayat dah terbujur kaku kan. Pandang mana dulu bang? Saya biasanya pandang kaki dulu, baru saya tatap muka. Saya tak pandang muka dulu. Kadang-kadang saya pandang badan dulu, baru saya tengok muka. Sebab saya takkan tengok muka dulu. Itu sebab saya tahu ada yang kalau orang tengok muka. lah. Satu lagi, kalau kita tengok muka ni, itu yang datang kita terkejut tergamam. Kadang-kadang kita tak boleh tidur bro. Betul. Jadi bila kita tengok kaki ni, kita datang daripada kaki kita tengok perbelah sampai ke muka, maknanya kita dah nampak segala bentuk kerosakan dalam anggota badan tu. Maknanya kita bersedia untuk tengok yang lebih dahsyat. Betul. Ya. Saya rasa itu satu kaedah yang baik bang, supaya kita tidak terlalu takut bila tengok mayat ni kan. Kita kena ada, jangan takbur bila tengok mayat. Ya. Ingat benda tu semua menjadi perantaraan untuk kita lahirkan keinsafan dan kesedaran. Apabila kita tengok kematian. Maknanya setiap kali kita tengok mayat, kita tengok daripada kaki, bawa naik tengok ke atas. pada kaki. Jangan tengok muka. Itu kalau mayat tragedi. Kalau mayat dah kapan, tengoklah daripada muka. Yang sempurna kan. Sempurna kan. Tapi yang saya cerita ni adalah berada di lokasi kejadian. Baik, itu cerita Abang Ainul Amris, seorang bekas wartawan yang punya pengalaman lama dalam bidang jenayah, tragedi, kemalangan, segala bentuk. Pernah juga ke Bosnia Herzegovina cover berita perang dari sana, melibatkan tentera kita. Dan saya percaya mayat mangsa perang ini lebih tragik kalau kita nak tengok. Saya juga percaya Abang Ainul menyaksikan banyak jenazah mayat-mayat yang mengerikan sepanjang karier dia, dan dia dah berkongsi sedikit sebanyak kita. Dan semoga ianya memberi manfaat yang baik supaya kita sentiasa mengenal diri kita hanyalah kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja boleh berlaku pada kita dalam apa-apa juga yang kita lakukan, kan? Jadi semoga ianya memberi keinsafan kepada kita yang masih lagi bernyawa ni, insya-Allah. Dan sentiasa berdoa semoga Allah tempatkan kita dan matikan kita dalam husnul khatimah. Amin. Amin. InsyaAllah. Apa pun, terima kasih Abang Ainul Amris, bekas wartawan jenayah tragedi yang memang saya kagumi, memang saya respect, idola ni, insyaAllah. Apa pun, thank you so much brother. Semoga terima kasih. cerita hari ini memberi manfaat yang banyak kepada semua rakan-rakan penonton kita. Thank you bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika anda ada kisah-kisah seram untuk kami kongsikan, WhatsApp ke nombor 011 2080 134. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ingat, ada sesuatu yang menghantui dalam terang bulan.